Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taha bin Osman, kumpulan SPSU Batch 14, September 2023. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada kali ini dalam sesi perkongsian yang saya akan menceritakan atau memberi sedikit perkongsian dalam tajuk yang berkaitan dengan rukun dan juga wajib haji. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebagai permulaan, kita bersama-sama dapat bertalbiah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamba datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Hamba datang menyahut panggilanmu. Hamba-Mu datang menyahut panggilanmu, Tuhan yang tiada sekutu bagimu. Hamba-Mu datang menyahut panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan ialah kepunyaanmu, tiada sekutu bagimu. Alhamdulillah. Jadi sebagai perkara utama kita jalani ibadat haji, kita perlu tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun dan juga wajib haji. Pengertian rukun haji. Rukun haji ialah pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan haji. Jika tidak ditunaikan, haji seorang tidak sah, tidak sempurna, tergantung dan masih tertakluk dengan larangan ihram. Jadi di sini penekanan hadirin sekalian adalah betapa pentingnya kita memastikan rukun haji kita memahaminya dan juga dapat melaksananya dengan sempurna. Perkara pertama yang berkaitan rukun haji, yang pertamanya niat ihram haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf di Kaabah. Yang keempat, sa'i di antara Bukit Safah dan Marwah. Ya, kelima, gunting atau syukur rambut. Dan yang keenam, tertib pada kebanyakan rukunnya. Baik, yang pertama berkaitan niat ihram haji. Kita lebih mengetahui cara mengerjakan haji yang ini menjadi pilihan kepada jemaah sama ada yang mengerjakan haji tamattu', yang kedua haji ifrad dan yang ketiga haji kiran. Dalam hal ini kita kena memahami dengan lebih mendalam yang pertama niat haji tamattu', iaitu meniat mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Niat mengerjakan haji tamattu', nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dan seterusnya, selepas kita selesai menunaikan umrah, maka kita menunggu hingga 8 atau 9 Zulhijjah sebelum kita menuju ke Arafah untuk mewukuf kita adalah niat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Niat haji ifrad. Berniat mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji. Kemudian mengerjakan umrah setelah selesai amalan haji. Niat mengerjakan haji ifrad. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, setelah selesai mengerjakan haji, kita melaksanakan umrah. Dan niatnya nawaitul umrata wa ahramtu bihi
nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah. Ya, aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Niat haji qiran. Cara pertama, berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam pada bulan haji dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Umrah pula dikira selesai, sebaik saja selesai menunaikan haji. Maksudnya di sini, kita melaksanakan haji dan juga umrah, dua dalam satu. Niatnya, nawaitul hajjah wal amru. Maaf, nawaitul hajjah wal amru wa ahram tu biharima lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan umrah, dan aku berihram dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, cara kedua, berniat mengerjakan umrah sahaja. Tapi sebelum tawaf, dia berniat mengerjakan haji. Kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Niatnya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Seterusnya, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, lafaz niat untuk mengerjakan haji. Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Lebih pentingnya kita memastikan dapat mengerjakan mana satu yang kita buat pilihan. Seterusnya yang kedua, berwukuf berarti ada di Arafah walau seketika dalam sebarang keadaan. Duduk, baring ataupun tidur. Mula daripada gelincir matahari. Ini masuk waktu Zuhur, 9 Zulhijjah sehingga seketika sebelum terbit fajar. Ini masuk waktu subuh, 10 Zulhijjah. Ini menandakan waktu-waktu yang utama untuk kita berwukuf di Arafah. Jadi dalam hal ini kita nak memastikan tempoh masa kita hendaklah berada di Arafah. Ini adalah memastikan kita dapat memenuhi waktu tersebut. Kerana haji adalah Arafah. Okey. Baik. Yang ketiga, tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula dari sudut Hajaratul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Yang keempat, sa'i. Sa'i membawa maksud berulang-alik antara Bukit Safah dan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Ini kita berulang antara Bukit Safah dan juga Bukit Marwah. Banyak 7 pusingan dan akan berakhir di Bukit Marwah. 5. Bercukur atau bergunting. Bercukur atau bergunting bermaksud menanggalkan atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syaratnya sahnya. Pertama, masuk waktu rambut di kepala tidak kurang 3 helai rambut. Waktu bercukur atau gunting, ia dilakukan selepas separuh malam pada malam 10 Zulhijjah bagi orang yang mengerjakan haji dan tidak ada waktu luput untuk melakukan. Masuk waktu bergunting atau bercukur. Bagi umrah ialah selesai sa'i umrah. 6. Yang keenam, tertib kebanyakan rukun. Rukun haji hendaklah dikerjakan dengan tertib pada kebanyakan rukun. Yang ini didahulukan niat ihram daripada rukun-rukun yang lain. Didahulukan wukuf daripada tawaf ifadah dan didahulukan tawaf daripada sa'i. Tapi sa'i haji boleh dikerjakan sebelum wukuf dan tawaf rukun bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad dan qiran, iaitu selepas tawaf qudum. Itu juga bercukur, bergunting boleh dilakukan selepas wukuf bila telah masuk waktu dan sebelum tawaf rukun. Demikian tadi 6 rukun haji. Seterusnya pengertian wajib haji. Wajib haji ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak mengerjakan salah satu daripadanya, haji tersebut tetap sah tapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya dan menanggung dosa jika meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Apa dia? Wajib haji. Ada 6 perkara wajib haji. Yang pertama, niat di miqat. Yang kedua, larangan ihram. Yang ketiga, bermalam. Yang ini mabit di Muzdalifah.
Yang keempat, melontar jamrah kubrah pada 10 Zulhijjah. Yang kelima, bermalam di mabit di Mina 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang keenam, melontar ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang pertama, niat di mikat. Mikat ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram. Bahagian mikat, zaman ni sepadan masa. Untuk makan ni sepadan tempat. Jika kita berniat ihram setelah melintasi mikat, dikenakan dam tertib dan juga takbir. Peringatan ya. Seterusnya, larangan ihram. Dapat 13 perkara larangan ihram. Iaitu berkaitan dengan pakaian, berkaitan wangi-wangian, berkaitan kecantikan, berkaitan alam sekitar dan juga berkaitan hubungan jantina. Sini teringkaskan menjadi pertamanya jenis tarafuh, bersuka, berseronok dan juga berhias. Yang utama, menutup kepala bagi lelaki. Yang kedua, pakaian bersarung. Yang ini untuk lelaki. Yang ketiga, menutup muka untuk perempuan. Dan yang keempat, sarung tangan. Yang kelima, bau-bauan. Yang keenam, menyapu atau memakai minyak di kepala dan juga janggut. Yang ketujuh, mukadimah, menjimak. Yang ke-8, bersetubuh. Yang ke-9, nikah kahwin. Jenis itilaf, gugur, hilang, rosak atau mendasa. Berkaitan dengan ini yang ke-10 iaitu rambut atau bulu di badan. Yang ke-11 kuku, mengukur atau memotong kuku. Yang ke-12 memburu dan membunuh binatang dan buruan. Ke-13 menebang, mencabut pokok dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ada pembahagian di sini. Kita lihat bagaimana 13 perkara larangan ihram yang kita perlu patuhi dengan susun aturnya, dengan kita sekiranya melakukan dengan sengaja. Ada dam yang perlu kita bayar. Okey? Keseluruhannya, sekiranya kita sengaja berdosa dan dikenakan dam. Jika tidak sengaja atau jahil, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Yang ketiga, bermabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah berarti berada di bumi Muzdalifah walau seketika di antara separuh malam 10 Zulhijjah dan sebelum terbit fajar hari tersebut. Selesai kita wukuf, sebenarnya kita akan bergerak ke Muzdalifah. Jadi kita perlu berada separuh malam 10 Zulhijjah dan sebelum terbit fajar tersebut. Okey. Yang keempat, melontar jamrah kubrah. Melontar jamrah kubrah pada 10 Zulhijjah, hari nahar di Minah, iaitu hari Kurban. Bagaimana dia punya ketentuan, iaitu masuk waktu selepas tengah malam 10 Zulhijjah sehingga sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Waktu yang paling afdal melontar jamrah kubrah pada waktu duha 10 Zulhijjah. Baik. Yang kelima, bermabit di Mina. Itu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu dinamakan hari-hari tasyrik. Bermabit di Mina bermaksud berada di bumi Mina pada malam hari tasyrik dalam tempoh lebih separuh malam. Jadi ketentuan ini akan ditentukan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Kita kena ambil kira apakah dia dalam tempoh lebih separuh waktu malam tersebut. Yang keenam, akhir untuk wajib haji, melontar ketiga-tiga jamrah. Melontar jamrah sugra, wusta dan juga kubra. Iaitu pada 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Jadi kita kena ikut tertibnya. Jamrah sugra, jamrah wusta dan juga jamrah kubra. Kita dalam hal ini perincian-perincian kan kita perlu fahami dalam memastikan pelaksanaan ibadat haji, keutamaan kepada yang rukun dan juga yang wajib bagi mendapat kesempurnaan dalam kita mendapat haji yang mabrur. Hadirin yang dikasihi sekalian. Jadi saya mengharapkan hadirin dapat sedikit ilmu dan juga sedikit perkongsian dalam kita melaksanakan ibadat haji kita dengan dapat keberkatan, keredaan daripadanya. Yang paling penting, kita melaksanakan dengan penuh kesempurnaan, mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih.